Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-106. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-49 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan di antara mereka yang munafik itu ada yang berkata, izinkanlah aku supaya tidak pergi berperang dan janganlah engkau menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah. Ketahuilah mereka telah pun terjatuh ke dalam fitnah dengan dalih yang dusta itu dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang yang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kalimah fitnatun dalam ayat ini diambil daripada perkataan fatana yang bererti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitinya. Perkataan tersebut digunakan di dalam Al-Quran dengan maksud memasukkan ke dalam neraka atau menyatakan bentuk seksaan seperti dinyatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-13 dan 14. Perkataan fitnah digunakan seperti penggunaan asalnya yang bererti menguji dan godaan sama ada ia berupa nikmat kebaikan ataupun keburukan. Di dalam beberapa riwayat ada menyebutkan bahawa yang mengucapkannya adalah seorang munafik yang bernama Al-Jud ibn Qais. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia takut tergoda dan tidak sabar menghadapi wanita-wanita Rom. Oleh itu dia meminta izin untuk tidak pergi berjihad. Sebahagiannya ada juga yang berkata, izinkan sahaja kepada kami untuk tidak pergi kerana kami tidak akan pergi. Sama ada engkau benarkan atau tidak. Izinkan sahaja agar kami tidak menjadi orang yang derhaka. Ucapan ini menunjukkan betapa besar kederhakaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam serta menunjukkan betapa tinggi kesabaran dan toleransi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-49 surah At-Taubah. Ada di antara orang munafik meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi berperang kerana bimbang tergoda oleh perempuan Rom. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jad bin Qais, wahai Jad, adakah engkau dapat menentang orang-orang kulit putih? Jad menjawab, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut berperang kerana aku sangat bimbang, dipengaruhi oleh perempuan dan aku takut tergoda jika memandang perempuan Rom. Mendengar jawapan itu, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sambil berpaling mengatakan, aku telah mengizinkan kamu. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-49 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan mengenai helah yang dilakukan oleh orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala telah mendedahkan kejadian yang dilakukan oleh Jad bin Qais dalam ayat ke-49 seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Beliau telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia bimbang tidak dapat mengawal diri apabila melihat wanita Rom yang memikat dan menggoda. Namun, sebenarnya mereka yang telah menjadi mangsa fitnah dan kekacauan yang mereka cetuskan itu iaitu apabila terdedahnya tembelang, mereka membuat alasan palsu untuk melepaskan diri daripada kewajipan keluar berperang. Dalam ayat ini diterangkan mengenai berlakunya peristiwa ini di medan peperangan Tabuk. Tetapi pengajaran daripada ayat ini juga merangkumi semua medan dan bidang perjuangan menegakkan agama Islam yang lain. Seterusnya, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-49 surah At-Taubah, beliau membawa kisah yang menceritakan seorang lelaki meminta izin untuk tinggal di Madinah, iaitu Jad bin Qais. Dia meminta izin pula untuk tidak ikut ke Tabuk. Tetapi alasan yang dikemukannya lain dari yang lain. Sebagaimana diketahui, warna kulit orang Rom ialah asfar, yang asalnya di dalam bahasa Arab bermaksud kuning. Namun di dalam logat semenanjung Tanah Melayu, bangsa barat itu disebut orang putih, membawa maksud wanita yang cantik jelita. Maka Jad bin Qais berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia meminta izin untuk tidak pergi kerana bimbang terkena fitnah disebabkan kecantikan wanita Rom. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ketahuilah bahawa mereka terlebih dahulu telah jatuh ke lembah fitnah sebelum mereka mendakwa terjadinya fitnah kerana melihat kecantikan perempuan Rom. Buktinya ialah berlaku fitnah menunjukkan lemahnya hati dan iman serta sentiasa berdalih. Sedangkan fitnah perempuan di dalam peperangan dapat dielakkan kerana tentera Islam dididik dengan peraturan dan disiplin sebelum, ketika dan selepas berperang. Semua alasan yang diberitahu adalah bukti sikap tidak jujur orang munafik. Maka tempat mereka kelak adalah neraka Jahannam. Mereka terkepung di dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri darinya. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahsia dari hati mereka yang menunjukkan sikap jujur, sentiasa berdalih dan berdusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana takut terhadap fitnah perempuan Rom benar-benar membahayakan iman. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain? Bukankah mereka juga turut bertemu dengan perempuan Rom ketika di medan perang? Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menegaskan bahawa sebelum orang munafik bimbang berlakunya fitnah, sebenarnya fitnah telah terjadi kepada diri mereka sendiri. Mereka ragu-ragu dan pengecut jika ditakdirkan syahid sekiranya tentera Islam yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menang di medan perang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-49 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Jad bin Qais, seorang yang terkenal dan dihormati dari kalangan Bani Salamah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, siapakah pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Mereka menjawab, Al-Jad ibn Qais, tetapi kami menilainya orang yang kedekut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyakit apakah yang lebih parah daripada kedekut? Tetapi pemimpin kalian yang sebenarnya adalah seorang pemuda yang berambut kerinting dan berkulit putih, iaitu Bishar ibnu Barra ibnu Ma'rur. Dalam peristiwa ini, Jad bin Qais tidak malu berbohong dan mencipta pelbagai alasan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ikut serta dalam peperangan serta meminta izin untuk tinggal di Madinah. Dia seolah-olah lupa bahawa
pelbagai tipu daya dan helah yang dilakukan itu menjerumuskan dirinya sendiri ke lembah kebinasaan dan dosa besar, kerana ianya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Tindak tanduk tersebut menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya iman yang ada di dalam dirinya sehingga menzahirkan ciri-ciri orang munafik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-49 surah At-Taubah ini ialah pertama, sikap yang ditunjukkan oleh orang munafik mengajar orang mukmin untuk sentiasa bersabar dalam menjunjung titah perintah oleh Allah dan Rasulnya, dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpesan kepada umat Islam betapa bahaya golongan munafik, bukan sahaja memberi keburukan kepada diri sendiri di dunia dan di akhirat, bahkan membawa keburukan dan mudarat kepada orang lain. Yang ketiga, mendidik jiwa orang beriman bahawa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ada hikmah di sebaliknya, dan dia tidak mendatangkan sesuatu kecuali di dalamnya mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.